Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita akan mula mensyarahkan kitab Tauhid, syarahkan Sahih Al-Bukhari dalam kitab Tauhid ataupun kitab Tauhid daripada Sahih Al-Bukhari, iaitu kitab terakhir yang terkandung dalam kitab Sahih Al-Bukhari karangan Al-Imam Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah dan meninggal pada tahun 256 Hijriah. Dalam kitab Sahihul Bukhari, perkara yang paling penting sekali yang dilihat oleh penuntut ilmu hadis adalah selain daripada kitabnya, kita lihat pada tarjamah. Dalam tiap-tiap kitab, kitab artinya topik umum, iaitu kitab Tauhid. Sekarang kita belajar kitab Tauhid warad 'ala al-Jahmiyah wa ghairihim. Kemudian terjemahnya adalah tajuk kecil, subtopik. Terjemah itu yang menyatakan Imam Bukhari meletakkan tajuk itu untuk menyatakan pandangan beliau dalam perkara-perkara berkaitan dengan kitab. Contoh dalam kitab Tauhid, tajuk itulah yang kita perlu fahami dahulu sebelum kita fahami hadis-hadis tersebut. Dan kita perlu faham kenapa Imam Bukhari letakkan hadis tu dalam bab bab ataupun terjemah pada bab-bab tertentu. Kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini nama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Firabri. Dalam riwayat Al-Firabri, Kitab Tauhid. Namun secara ringkas, namun nama yang sempurna sebutkan diriwayatkan oleh Al-Mustamli. Beliau kata Kitab Tauhid war-raddi 'ala al-Jahmiyati wa ghairihim. Jadi kalau tuan-tuan tengok kitab Sahih Bukhari, kita tengok pada riwayat cetakan daripada mana satu. Kalau daripada riwayat Al-Firabri, dia akan tulis Kitab Tauhid, ringkas. Tapi kalau riwayat Al-Mustamli, sebutkan Kitab Tauhid war-raddu 'ala al-Jahmiyati wa ghairihim. Kitab Tauhid dan penolakan hujah, penolakan terhadap golongan Al-Jahmiyah dan lain-lain. Siapakah golongan yang lain? Imam Ibn Hajar kata mereka adalah Al-Qadariyah. Mereka adalah Al-Qadariyah. Namun kita kalau kata lain-lain, Al-Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka, atau kumpulan-kumpulan serpihan dan pecahan daripada kumpulan Al-Jahmiyah. Siapakah kumpulan Al-Jahmiyah? Al-Jahmiyah adalah kumpulan penafi sifat, kumpulan yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pecahan daripada golongan Jahmiyah, mereka berbeza-beza tahap penafian mereka terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah menafikan semua sekali, menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya kata Allah wujud, tapi tanpa nama dan tanpa sifat. Kemudian datang golongan yang lebih baik daripada Jahmiyah, itu golongan Mu'tazilah. Dia hanya mengisbatkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud berserta dengan nama-namanya. Namun nama-nama itu tidak boleh diberikan makna. Kerana kalau diberikan makna, takut maknanya sama macam, kerana dalam nama Allah itu ada sifat. Contoh Ar-Rahman ada sifat rahmah. Contoh kita ada sifat contoh kita kata As-Sami', Allah mendengar, ada sifat As-Sama'.
Allah mana. Jadi sifat itu dikhawatiri sama dengan makhluk. Jadi nama itu hanya sekadar nama tanpa ada makna. Jadi bagi golongan Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka mengatakan bahawa nama Allah tidak ada makna. Jahmiyah menolak itu nama Allah. Mu'tazilah terima itu sebagai nama Allah tapi nama tanpa makna, atau nama yang tiada kaitan dengan zat. Contoh nama manusia, mungkin ada makna, mungkin tak ada makna. Ada orang nama contoh orang, ada orang nama dia Sal, contoh. Kita tak tahu makna dia apa. Ada orang nama Sal, ada orang nama Moh, ada orang nama kadang-kadang tak ada makna. Dia kata nama Allah macam itulah. Nama Allah macam itulah. Kalau ada makna sekalipun, makna itu tidak boleh disabitkan pada Allah. Jadi mereka samakan macam manusia. Dia kata manusia nama dia Khalid, kekal, tapi dia mati. Dia kata manusia nama dia, contoh nama dia Muhammad, tapi terpuji, tapi akhlaknya tidak terpuji, terkeji. Manusia nama dia Saleh, baik, tapi mungkin dia jahat. Jadi dia kata nama ni tak penting, makna. Jadi nama dengan nama Allah dengan makna dia tak penting. Dia samakan nama Allah dengan nama makhluk. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya melalui nama-nama dan sifatnya. Kita tak boleh nampak Allah dengan mata, tak boleh nampak Allah dengan panca indera. Allah Subhanahu Wa Taala kata lan tarani, kamu takkan nampak aku, iaitu di dunia. Jadi macam mana kita nak kenal Allah? Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayatnya, melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayat al-masmu'ah, ayat yang kita dengar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat-ayat itu maksud bukti-bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti-bukti yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ayat al-masmu'ah dan ayat al-masyhudah, bukti-bukti yang Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan dalam dunia ini untuk kita kaji. Kita lihat alam, tiap-tiap makhluk itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ayat-ayat masmu'ah, ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Semua ini menandakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran dan hadis ada ayat-ayat yang menceritakan tentang hukum syariat. Daripada hukum syariat kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sekarang ada orang bincangkan tentang ilmu maqasidus syariah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan sempurna dalam segala bab. Di situ kita lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ayat yang memang bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat yang cerita tentang Allah secara spesifik kita namakan sebagai ayat-ayat akidah, ayat-ayat tauhid. Dan ayat berkaitan tauhid terbahagi kepada 3 tajuk yang ada dalam Quran Al-Karim. Ayat yang Allah cerita tentang perbuatan Allah, bagaimana pentadbiran Allah terhadap alam ini, dinamakan sebagai ayat-ayat rububiyah. Ayat-ayat yang menceritakan tentang diri Allah Subhanahu Wa Taala dan zat diri, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita namakan al-asma' was sifat. Kerana dalam nama Allah tu ada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perkenalkan dirinya melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Manakala ayat-ayat berkaitan dengan hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh makhluk dinamakan sebagai tauhid al-uluhiyah. Jadi tauhid 3 ini pembahagiannya berasaskan kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab itu saya selalu ulang-ulang balik biar kita ingat. Biar kita ingat. Contohnya kalau surah Fatihah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini berkaitan dengan ar-rububiyah. Allah tu Rabbul Alamin. Allah yang mencipta alam, Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala yang ada di alam ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir alam. Itu nama tauhid ar-rububiyah. Bab tauhid rububiyah kita mengisbatkan hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir alam. Apa erti hanya? Iaitu dengan sifat khususiah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Allah mencipta, ciptaan Allah Subhanahu Allah, hanya Allah cipta, selain Allah tidak mencipta. Apakah sifat khususiah Allah mencipta? Mencipta daripada tiada kepada ada. Itu untuk khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala mencipta sesuatu, mengubah sesuatu kepada bentuk yang lain, itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemampuan pada makhluk. Kerana Allah letakkan akal pada diri. Ada akal, manusia ada akal, ada kehendak, ada ilmu, dan ada kemampuan yang terhad. Dia mampu mengubah satu bentuk kepada bentuk yang lain. Dia boleh ubah kayu jadi rumah, dia boleh ubah kayu jadi kereta lembu, dia boleh ubah besi jadi kereta, jadi basikal. Manusia tidak mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada.
Tapi kalau ada orang mendakwa dia cipta sesuatu daripada tiada kepada ada, dia ada melakukan syirik dalam bab ar-rububiyah. Contoh orang dia buat sesuatu, dia kata dia cipta. Walaupun dia kata dia cipta seekor nyamuk. Nyamuk ni saya cipta. Tidak. Manusia tidak mencipta. Manusia hanya menggunakan alam. Manusia hanya mengubah ciptaan Allah daripada satu bentuk pada bentuk yang lain dengan izin Allah. Kenapa dia boleh mengubah batu menjadi rumah, menjadi rumah batu, mengubah simen menjadi bangunan, dia ubah segala ni kerana Allah beri ilmu pada dia. Jadi walaupun dia yang mencipta, hakikatnya yang mencipta sebenarnya adalah Allah, kerana ilmu dan kemampuan dia Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan pada dia. Itu dalam bab tauhid ar-rububiyah. Kemudian tauhid al-asma' sifat melengkapkan tauhid ar-rububiyah. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan tauhid al-uluhiyah, tauhid yang kita belajar supaya kita hanya melakukan hak-hak khususan Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah disembah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita berdoa padanya, tidak berdoa pada yang lain. Jadi ilmu tauhid secara ringkasnya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala sifat khususiahnya, dalam sifat khususiah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab rububiyah, kita jangan percaya ada selain Allah yang mengatur alam ini, yang mencipta, memiliki atau mengatur alam. Kalau ada orang kata ada wali kawasan, jaga kawasan, syirik, jatuh pada syirik, mungkin jatuh pada kufur. Kita tak kata dia kafir, tapi fikrah dan akidah itu syirik, iaitu syirikkan Allah dalam bab ar-rububiyah. Dia kata alam ini ada selain Allah yang mengaturkan. Sebab tu saya sebut, walaupun kita tahu bahawa malaikat ditugaskan untuk menurunkan hujan, malaikat diteruskan untuk Allah SWT suruh malaikat mencabut nyawa dan sebagainya, mereka hanya ikut perintah dan suruhan, bukan mereka pengatur, bukan mereka yang melakukan sesuatu ikut kehendak mereka. Mereka hanya wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka hanya ikut perintah. Jadi malaikat yang mengatur alam bukan bererti mereka atur, mereka hanya buat sesuatu ikut perintah Allah, maka hanya Allah yang kita minta. Sebab itu kalau dikatakan wali untuk atur alam, ini satu perkara yang bertentangan dengan syarak. Wali tak sama macam malaikat. Manusia, wali dari kalangan manusia dan jin. Dan jin dan manusia tugasnya bukan untuk uruskan urusan alam. Malaikat je. Ada malaikat yang jaga gunung, malaikat yang jaga gunung, ada malaikat yang jaga alam, ada malaikat yang jaga janin dan sebagainya. Tetapi manusia tidak. Manusia dan jin tugasnya hanya satu, iaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada manusia, tugas dia apa? Tugas dia adalah sembah Allah dalam segala perkara. Kalau pergi hutan, dia bukan mengatur hutan, dia bukan penunggu hutan. Dia pergi hutan sebab cari kayu api, sebab nak cari gaharu, sebab nak ambil manfaat daripada hutan tersebut. Dia pergi laut, dia bukan, atau dia ditanam di laut ke sebagainya, atau dia mati kat laut, dia tak jadi wali kawasan laut. Tapi dia pergi sana, kalau dia meninggallah. Kalau dia pergi hidup, dia cari ikan dan sebagainya. Dia bukan memiliki sebarang kuasa di alam ini. Untuk malaikat, Allah berikan mereka tugas untuk menguruskan alam. Itu pun kita tidak disuruh untuk, bila kita tidak isbatkan pada malaikat sifat rububiyah, maka kita pun tidak boleh berikan hak uluhiyah kepada malaikat. Maka kita tidak berdoa pada malaikat, kita tidak meminta pada malaikat. Bila kita berlaku kemarau, kita tak minta dengan malaikat, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istisqa, kita hanya doa pada Allah. Walaupun kita tahu bahawa ada malaikat Mikail yang menurunkan hujan. Kita minta rezeki, kita minta dengan Allah ya Razzaq, kita tak minta dengan malaikat Mikail. Kita nak selamat daripada azab kubur, kita tak minta dengan Munkar dan Nakir, tak seru nama Munkar dan Nakir. Kita nak selamat, kita nak dipanjangkan umur, kita tak minta dengan malaikat maut, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tauhid, itu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah, beliau meletakkan bab-bab dalam kitab beliau. Okey, Kitabut Tauhid. Kitabut
tauhid. Bab pertama dalam kitab tauhid adalah bab ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillahi tabaraka wa taala. Bab pertama, bab ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid, bab dakwah Nabi adalah dakwah tauhid. Ini dakwah yang pertama. Dalam bab ini pertama sekali dalam kitab tauhid dan bab tauhid ini pertama sekali Al-Imam Bukhari rahimahullah rad kepada golongan mutakallimin. Rad kepada golongan mutakallimin, ahli kalam, Jahmiyah dan sebagainya, kerana mereka kata hadis dalam akidah tidak boleh gunakan hadis ahad. Jadi Imam Bukhari letakkan tajuk Kitabut Tauhid bab akidah, kemudian rad ala Jahmiyah, rad pada Jahmiyah. Rad yang pertama, beliau meletakkan hadis-hadis semua sekali hadis ahad. Sedangkan hadis sahih, hadis ahad bukan berarti hadis tak sahih. Ramai orang dia salah dengan hadis tak sahih. Tak, hadis sahih Bukhari kebanyakan hadis ahad. Malah hadis-hadis dalam sunnah ini kebanyakan hadis ahad. Hadis ahad artinya diriwayatkan oleh sahabat. Diriwayatkan oleh sahabat diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW. Cuma bilangan sahabat tu tak ramai macam hadis mutawatir. Jadi sama ada mutawatir atau ahad, asalkan sahih kita gunakan. Bagi golongan ahli bid'ah atau dengan ahli kalam, mereka syaratkan kena sahabat beritahu ramai-ramai baru kami percaya. Ini yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadi mereka tu kalau sahabat beritahu 70 orang baru kami percaya. Nak tunggu sahabat 70 orang baru percaya. Akhir sekali mereka tak pakai hadis. Dan memang pun asalnya dibuat kaedah tu sebab tak nak bagi orang syarahkan Quran ikut hadis. Mereka nak syarah Quran ikut ilmu mantik atau ikut akal. Bila manusia syarahkan Quran ikut hadis, ternafilah ilmu mereka, ternafilah pemahaman mereka. Sebab tu kita dalam perdebatan, dalam perbincangan dengan golongan ahli kalam, jangan kita tergelincir dalam penggunaan istilah kalam. Kerana bila kita tergelincir, kita terima istilah mereka, mereka gunakan kalam tersebut, kita terikat dengan kaedah-kaedah mereka, sedangkan kaedah itu memang diwujudkan untuk mengiyakan kalam mereka dan menafikan apa yang difahami oleh salafus salih. Jadi kaedah pertama yang ditolak oleh Syekh di sini ialah hadis-hadis ahad adalah hujjah dalam ilmu tauhid, hujjah dalam ilmu akidah. Ini pertama. Yang kedua, Syekh rad kepada golongan asriyin ataupun golongan aqlaniyin. Zaman dulu golongan ikut akal lah, tak kira lah Mu'tazilah ke Jahmiyah ke, ataupun zaman sekarang asraniyin. Zaman sekarang ni wujud golongan yang kata kalau nak berdakwah, dakwah pakai akhlak, jangan pakai akidah. Kalau kita dakwah, first kali dakwah guna tauhid, akan memecah belahkan, akan bawa perpecahan. Ini kalam. Jadi Syekh sini bawakan bahawa perkara pertama yang Nabi dakwah adalah tauhid. Kita nak berdakwah ikut cara Nabi SAW, bukan ikut akal, bukan ikut logik. Dan kalau ikut Nabi, bukan tak ada akal. Nabi lah manusia yang paling, semua orang sepakat Nabi adalah orang yang paling bijak. Hadis al-kalam kata sifat yang wajib bagi Nabi 4: sedik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat fatanah itu sifat kebijaksanaan Nabi SAW. Jadi Nabi paling bijak. Jadi kalau ikut cara Nabi, selain daripada ianya adalah wahyu dan maksum, dalam sunnah Nabi juga adanya kebijaksanaan Rasulullah SAW. Kebijaksanaan yang berdasarkan pada wahyu. Jadi bijaksana Nabi. Pertama sekali Nabi dakwah dan Nabi perintahkan sahabat dakwah dengan tauhid. Okey. Jadi kita akan syarahkan satu persatu berkaitan dengan bab ini. Okey, kita baca terus. Saya tak nak syarah mukadimah yang panjang, takut tak habis lagi satu hadis. Paling kurang kita habiskan satu hadis untuk malam ni insya-Allah. Bab ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Bab berkaitan dengan ma jaa, riwayat hadis yang datang fi berkaitan doain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kat sini artinya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa artinya bukan bererti Nabi berdoa kepada manusia, tapi dakwah, iaitu Nabi menyeru.
bab berkaitan hadis-hadis berkaitan dengan bahawa Nabi SAW mengajak umatnya ila tauhidillah, kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini salah satu daripada 3882 bab yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Kalau siapa yang spesifik dalam Sahih Bukhari, memang dihafal nama bab-bab ni. Contoh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bila cerita tentang bab ilmu, menukilkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kemudian letakkan ayat Quran berkaitan dengan bab, kemudian baru datangkan hadis. Jadi kita nak belajar Sahih Bukhari bukan sekadar kita ambil hadisnya, tapi kita nak ambil fiqhul Bukhari. Fiqhul Bukhari terletak pada bab yang diterjemahkan. Jadi semua bab yang ada dalam Sahih Bukhari sebanyak 3882 bab. Jadi ada 3882 masalah yang dibincangkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Salah satunya sini berkaitan dengan kitab tauhid, iaitu Nabi SAW dakwah umat Nabi kepada tauhid. Dakwah umat Nabi kepada tauhid. Umat di sini, apa maksud umat sini? Kita dah bincang pada minggu lepas. Pada pertemuan yang lepas. Umat ada berapa makna? Ada 2 atau 3. 2 atau 3. Imam Ahmad kata satu je. Tapi jumhur di kalangan ulama sunnah kata ada 2. Dan ramai mutaakhirin kata ada 3, supaya untuk memudahkan kita faham. Istilah tak penting, tapi kita faham. Umat, kalau Nabi sebut dalam hadis, membawa maksud umat Nabi SAW. Siapa ke umat Nabi? Pertama, nama umatud dakwah, yang paling umum. Orang yang diwajibkan, Allah perintahkan Nabi sampaikan dakwah pada mereka. Siapa mereka? Semua orang yang mukallaf pada zaman Nabi SAW sampai akhir zaman, sampai berlaku kiamat. Mereka adalah umat Nabi SAW, dan dalam arti kata orang yang wajib disampaikan dakwah kepada mereka. Yang kedua, ummatul ijabah. Umat ijabah ialah orang yang terima dakwah Nabi, iaitu orang Islam. Ummatul ijabah, orang Islam, dipanggil ummatul ijabah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan, saya tak tahu kelas ni kekal ke tidak. Kalau kelas yang audiens yang sama kekal, saya memang suruh hafal. Sebab lain kali tanya lagi, lain kali kita tanya lagi. Jadi yang kedua adalah ummatul ijabah. Umat ijabah bererti orang Islam. Mereka terima seruan dakwah Nabi SAW. Mereka masuk Islam. Bila masuk Islam, mereka ummatul ijabah. Dari kalangan mereka inilah yang diceritakan tentang kelebihan umat Muhammad SAW di hari kiamat. Hari kiamat. Ini biasanya 2. Biasanya tak 2. Ada ulama bagi pada 3. Yang ketiga, ummatul ittiba'. Ummatul ittiba' siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Di kalangan umat ijabah yang terima Nabi sebagai Rasulullah, yang masuk Islam, ada yang sunnah, ada yang tidak sunnah. Ada yang ittiba' Nabi 100%, ada yang tidak. Mereka salah faham. Jadi 72 golongan daripada 73, mereka bukan umat ittiba'. Mereka ummatul ijabah secara umum. Tapi ummatul ittiba' mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Atau kita kata buat ringkasan, ahli sunnah wal jamaah, mereka lah umat dakwah, mereka lah ummah ijabah, mereka juga adalah ummatul ittiba'. Manakala orang Islam, mereka adalah ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Ummatul dakwah semua sekali. Jadi kalau kita boleh kata bagi pada 3, atau yang umum, semua manusia ni yang mukallaf, semua ummatul dakwah. Di kalangan mereka yang masuk Islam jadi umat ijabah, di kalangan mereka yang dapat faham betul-betul agama macam mana Nabi bawa, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah atau ummah ittiba', ummatul ittiba'. Jadi istilah ni kita kena masuk kat kepala. Jadi Nabi SAW bab Nabi berdakwah kepada umatnya. Umat sini makna mana? Ummatud dakwah. Nabi mengajak umatnya, iaitu ummatud dakwah. Masuk semua sekali. Sama ada orang kafir, orang Islam atau ahli sunnah ataupun bukan, semua sekali. Ummatud dakwah bukan terhad pada kafir. Semua sekali, semua kalaf. Jadi dia lebih ummatul ijabah lebih spesifik berbanding ummatul dakwah. Ummatul ittiba' lebih spesifik daripada ummatul ijabah. Bukan bererti pisah, lain tak. Tidak terpisah. Sama macam kita syarahkan Islam, iman dan ihsan. Golongan yang mencapai ihsan bukan bererti bukan kelompok Islam ataupun iman.
Macam sufi buat, golongan sufi buat, oh ini orang awam, orang Islam. Mereka ini ahli syariah. Dia kata Islam ni syariat. Orang iman ni makrifat. Orang ihsan ni hakikat. Lah sekali mereka ahli hakikat tak semayang. Ini tak betul. Tak betul. Kita kata betul ada Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Tapi golongan muhsinin, mereka bukan tak semayang. Mereka semayang tapi kualiti mereka tak sama macam orang awam. Mereka semayang dengan level yang berbeza. Orang Islam yang awam solat, ada yang faham bacaan, ada yang tak faham, ada khusyuk, tak khusyuk. Semua yang solat sah. Bila sah tu Islam lah tu. Kerana mereka ada kalimah syahadah dan mereka solat. Tapi ada yang solat dengan ilmu, dengan kefahaman. Mereka ini level orang yang beriman. Dan tahap iman tu berbeza-beza. Ada orang yang levelnya tinggi ilmunya, ada orang yang faham sedikit sebagainya, level berbeza. Walaupun sesama level mukmin. Walaupun Islam pun berbeza. Ada orang ikut semua perkara, ada orang ikut sebahagian, pun ada level-levelnya. Dan level ni bukan kekal, tak. Ada orang yang masya-Allah sampai level ihsan ketika sujudnya, sebab menangis. Baru bangun balik ingat kunci semula. Jadi dia level ni kualiti dalam amalan. Kita tidak memisahkan kelompok ahli hakikat, dia ni tak beramal, dia ni dah lain, dia dah capai, dia tak ikut Nabi dah, dia dapat direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu dia dah pakai ilmu laduni, bukan pakai ilmu wahyu. Wahyu tu pakai perantaraan. Kita tak macam tu. Tu yang beza. Kita bahawa siapa yang mencapai level paling tinggi, dialah yang paling taat pada Allah dalam bab amalan. Dialah orang yang paling alim. Daripada ulama itulah lahirnya khasyah. Khasyah inilah ihsan. Jadi di kalangan orang awam yang belajar, dia jadi orang alim. Bila dah jadi alim, ilmunya tahap iman. Islam awam. Islam ni semua sekali. Orang alim tak alim semua Islam. Bukan kata orang Islam, orang alim bukan Islam. Semua umat Nabi yang terima dakwah mereka ini dan mengamalkan, mereka Islam. Di kalangan mereka ada ulama. Di kalangan ada ulama. Orang yang alim beramal tu tahap iman. Tahap iman. Amal juga, bukan tak amal. Mereka beramal dengan kefahaman dan ilmu. Dan di kalangan ulama tadi, mereka mempunyai level ibadah mereka melahirkan khasyah, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melahirkan mana beramal dengan sehingga merasakan Allah melihat mereka. Di situ mereka mencapai level ihsan. Mereka mencapai level ihsan. Jadi level yang paling tinggi ialah ihsan. Ihsan dalam amal ibadah. Untuk Islam, iman, ihsan ialah berkaitan dengan maratibuddin, berkaitan dengan martabat-martabat, iaitu level ibadah, bukan memisahkan kelompok kepada tiga kumpulan. Dia bukan pisahkan kelompok ada tiga. Kalau kita syarahkan dengan pisah kelompok, jadi masalah. Dia akan mengiyakan kalam ahli sufi. Lepas tu golongan ahli tasawuf syarahkan hadis Islam, iman, ihsan juga, syarahkan hadis Jibril juga, tapi syarah yang berbeza. Sebab tu dalam bab hatta walaupun belajar Sahih Bukhari, kita tidak galakkan bagi orang awam ikuti pengajian yang dibuat oleh ahli bid'ah, kerana mereka memasukkan usul mereka sejak pada awal. Nanti kita pening. Kita jadi pening. Okey. Jadi kitab tauhid, bab ma jaa fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa taala. Okey, hadis yang pertama pada nombor 7371. Nah, hadis yang ke 7371. Bila sebut hadis ni, bila sebut satu hadis untuk ulama hadis, iaitu satu sanad. Satu sanad artinya walaupun hadis yang sama, lafaz yang sama, tetapi datang dengan sanad yang lain, ataupun datang jalan baru, dikira okey, saya tekan. Walaupun hadis lafaznya sama, tetapi diriwayatkan dengan sanad yang lain, dikira dua hadis. Dikira dua hadis. Jadi kiraan hadis berdasarkan kepada sanad. Sebab tu ulama, kenapa begitu? Sebab ulama menghukumkan hadis itu sahih tak sahih kepada sanad tadi. Sanad itu sahih ataupun tidak. Sebab tu wujud hadis yang dikatakan sebagai, ada ulama kata dhaif, tiba-tiba ustaz lain kata hasan. Sebab apa? Dua sanad. Hadis yang sama, ulama lain dalam sanad ni dia sahih atau dia hasan, dalam sanad yang lain dia jadi dhaif sebab jalan berbeza.
oleh kerana hadis ini diriwayatkan orang lain dengan jalan yang sahih, hadis yang lemah tadi kerana perawinya menjadi hasan li ghairih. Dia jadi hasan disebabkan orang lain riwayat benda yang sama. Itu sebab itulah kalau kita hukumkan pada matan, kita kata dia hasan li ghairih. Kalau hukumkan pada sanad, dia jadi dhaif. Jadi dhaif. Sebab tu al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Silsilah Ahadits Sahihah dan Dhaifah, beliau menghukumkan di atas matan. Beliau tak hukumkan atas sanad. Kerana apa? Beliau dah kumpulkan semua hadis sahih setempat, semua hadis dhaif setempat. Silsilah Ahadits Sahihah, Silsilah Ahadits Dhaifah. Makna beliau satu ensiklopedia kumpulkan hadis sahih dan kumpulkan hadis dhaif. Dan buku tajuk beliau hanya dua je, sahih dengan dhaif. Sahih artinya boleh terima, dhaif tak boleh terima. Sebab tu beliau gunakan kaedah kaedah yang dua je, sama ada sahih dengan tidak. Guna kaedah mutaqaddimin. Tapi bila beliau hukumkan pada kitab satu-satu, beliau akan hukumkan berdasarkan kepada sanad. Sebab beliau sebutkan kitab ni, hadis ni wujud dalam Sunan Ibnu Majah contoh. Ada Sunan Ibnu Majah. Beliau kata dhaif. Dhaif menurut sanad tersebut sebab beliau hukumkan satu-satu. Tapi kalau dalam hadis sahihah, beliau dah ambil matannya. Datang golongan yang tak belajar hadis, dia kata Bukhari, Imam Syekh Al-Albani banyak sangat dia punya taraju'at, banyak sangat dia punya kontradiks. Dalam sini kata dhaif, sini kata hasan. Hakikatnya mereka yang tak belajar, mereka yang tak faham manhaj Syekh Al-Albani rahimahullah. Kesilapan wujud, tetapi tidak seperti yang mereka bayangkan. Dan bila mereka tak faham, guru cakap macam tu, anak murid nukilkan. Anak murid nukilkan. Sama macam hadis jariah. Seorang guru lepas 1400 tahun, ulama hadis terima hadis sahih Muslim, hadis yang paling sahih. Guru dia cakap hadis ada ittirab, anak murid ikut satu dunia. Sedangkan guru dah terkantoi, dah dirad dengan dahsyat oleh ulama-ulama di dunia, ulama hadis, walaupun ulama di kalangan ahli kalam sendiri dah rad pandangan tersebut. Tapi anak murid yang tak belajar hadis betul-betul, dia akan terbelanja terikut. Yang paling menyedihkan, orang yang ikut sunnah pun terpinga-pinga. Sebabnya tak pernah buka kitab sunnah. Kita kadang-kadang sunnah, sebahagian orang namakan sebagai sunnah bila dia tak buat bid'ah. Sunnah bukan tak buat bid'ah saja. Sunnah ni bina. Kita kena faham isi kandungan sunnah tu apa. Kita kena amalkan sunnah. Orang ahli sunnah bukan tidak zikir selepas solat. Orang sunnah zikir mengikut sunnah Nabi SAW. Mereka juga zikir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka beramal dengan sunnah Nabi SAW. Cuma mereka tolak perkara bid'ah. Orang ahli sunnah bukanlah mereka yang tidak membesarkan, mentazimkan Nabi SAW, tapi mereka cuma tak buat majlis maulid tu. Tak buat majlis tu sebagai ibadah, tapi mereka tetap hadir di majlis ilmu, mereka tetap belajar kitab syama'il, mereka tetap belajar berkaitan dengan perkara-perkara yang menyebabkan mereka membawa mereka kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bab bina ini kita tak bina, akan jadi masalah. Akan jadi nanti orang kata dia sunnah kat mana? Saya tak buat. Yang awak buat apa? Apa yang awak buat? Ini yang perlu kita tengok. Tak buat cantik dah. Yang salah tak buat. Tapi yang mengukur kedudukan sunnah seseorang selepas kita meninggalkan perkara yang dilarang adalah sejauh mana kita mengikut sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi asasnya pada ittiba', ikut Nabi SAW. Okey, hadis pertama. Kenapa saya diam? Saya ingat cetakan ni sempurna. Saya suka syarahkan sama macam Sahih Bukhari. Sampai sekarang saya terlupa nak bawa teks yang betul. Kita nak faham Sahih Bukhari. Diterjemahkan sini, dibuang sanad. Tak letakkan sanad. Terus Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sedangkan ada sanad. Bukan kita nak kaji sanad, faham sanad sangat, sebab kita pun tak hafal, confirm tak hafal. Tapi kita nak tahu macam mana Imam Bukhari rahimahullah, kerana kita syarahkan Sahih Bukhari. Jadi sanad. Saya bacalah sanad dari sini. Sini pun bukan kitab matan, saya tak buat matan, jadi kita baca apa yang tersedia kat sini. Kat sini semua matan disebutkan,
tetapi bab sinaiyah tak diletakkan. Sebab Imam Bukhari riwayatkan 2 sanad dalam satu tempat. Kemudian beliau letakkan hak. Saya akan syarahkan nanti insya-Allah. Okey, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey. Hadis pertama, hadis Ibnu Abbas. Haddatsana Abu Asim. Abu Asim itu Ad-Dhahhak. Haddatsana Abu Asim. Tuan-tuan ada ni ke? Yang nota yang lepas. Ada insya-Allah. Haddatsana Abu Asim. Abu Asim beliau Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak ini adalah guru Imam Bukhari rahimahullah. Tapi Imam Bukhari kebanyakannya sebab beliau tak lama dengan Ad-Dhahhak. Jadi Ad-Dhahhak kebanyakannya ada perantaraan orang tu. Jadi Imam Bukhari biasanya meriwayatkan Ad-Dhahhak dengan perantaraan guru yang lain. Tetapi dalam hadis ni beliau terima daripada Ad-Dhahhak. Bukan tak jumpa, tetapi ada hadis yang beliau dengar langsung, ada hadis beliau dengar perantaraan. Sama macam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas riwayat beliau daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang beliau dengar langsung dan kebanyakannya beliau ambil daripada wasitah sahabat yang lain. Sebab beliau masih muda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Begitu juga ramai sahabat-sahabat yang muda, ada sahabat yang diambil. Namun pada zaman mereka tak ada siapa pun sahabat yang tidak thiqah. Semua adil, jadi cukup kita tahu siapa yang sampaikan hadis kepada kita. Tak perlu kita cari sahabat siapa yang beliau ambil hadis tersebut. Ad-Dhahhak ataupun Abu Asim guru kepada Al-Imam Bukhari rahimahullah, tetapi kebanyakan riwayat Bukhari pada Ad-Dhahhak riwayat secara wasitah, ada orang perantaraan. Haddatsana Zakaria bin Ishaq. Zakaria ibnu Ishaq. Zakaria ibnu Ishaq salah seorang daripada ulama Makkah, Al-Makki, ulama Makkah. Nah, kita kalau dalam hadis ni kita perawi, kita tahu dia daripada negeri mana. Negeri mana? Tempat dia mengajar kat mana? Kalau kita tahu di mana? Oh tu Perlis. Oh yang tu Johor. Yang tu KL. Jadi kita tahu jalan dia. Kalau zaman dulu anak murid. Jadi sebab guru tu ada murid dia. Bila sanad dia datang, orang tiba-tiba dia memang sezaman tapi dia pun tak ada kaitan. Dia bukan daripada perguruannya. Dia pun tak macam Imam Malik, tak pernah pergi keluar daripada Madinah. Ahli Madinah. Tiba-tiba orang nak tipu sanad, dia ambil nama, dia main letak nama orang Basrah contoh, sezaman. Sedangkan orang Basrah tak pernah datang ke Mekah Madinah. Macam mana jumpa? Dari situ kita tahu inqita' sanad, tahu adanya sanad yang terputus. Kadang-kadang dia letakkan, kadang-kadang tertinggal. Sebab itulah perlu diketahui perawi itu daripada perguruan yang mana. Ada yang ulama yang rahal, dia pergi. Dia periwayat pada Basrah, riwayat pada Madinah, dia pergi pada Kufah, dia pergi pada Yaman dan sebagainya. Memang wujud, namun diketahui siapakah mereka ulama hadis yang rahal. Ada ulama yang memang hanya riwayatkan daripada guru-guru di setempat dan sebagainya. Ini dipelajari dalam ilmu rijal. Hadatsana Zakaria bin Ishaq an Yahya ibn Abdullah an Yahya bin Abdullah ibn Sayfi. Yahya bin Abdullah bin Sayfi adalah Yahya bin Muhammad. Yahya bin Muhammad bin Abdullah. Beliau lebih famous dibinkan kepada datuknya. Sebab famous begitu. Famous. Sedangkan Yahya bin Muhammad bin Yahya bin Abdullah. Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Sayfi. Seperti mana dikatakan oleh Imam Kalabadhi. Al-Kalabadhi. An Abi Ma'bad. Daripada Abu Ma'bad. Abu Ma'bad nama beliau Nafis. Abu Ma'bad setengah daripada kitab tulis Abu Sa'id, jauh Abu Ma'bad Abu Sa'id, sebab huruf dia Ma'bad. Abu Ma'bad dengan Sa'id tu dal kat hujung. Tulisan dulu-dulu ni kadang-kadang orang nampak Ma'bad tu ain dia sikitnya tu nampak macam Sa'id. Jadi ada setengah cetakan kata Abu Sa'id. Hakikatnya nama beliau Abu Ma'bad, bukan Abu Sa'id. Daripada Abi Ma'bad. Ani bin Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma sebab Abdullah sahabat Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebab hanya Abdullah yang sahabat. Walaupun nama Ibnu Umar,
Abdullah bin Umar. Abdullah sahabat, Umar pun sahabat radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, hanya Abdullah sahabat, Mas'ud bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Tapi kalau sebut Aisyah saja radhiyallahu anha. Begitulah cara menyebut nama mereka. Kenapa sebut radhiyallahu anhum pada sahabat? Dua perkara. Pertama, kita mendoakan supaya mereka diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah menambahkan keredaannya kepada mereka. Yang kedua, menyatakan akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah yang mendoakan sahabat. Kita yakin bahawa sahabat-sahabat Allah redha dengan mereka sebab Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah kata was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang awal masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang ikut jejak mereka, iaitu di kalangan sahabat yang masuk Islam selepas mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah dah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu Allah dah redha dengan mereka dan agama mereka, dan Allah beritahu mereka juga ikhlas dan redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sahabat kita tak pertikaikan siapa mereka. Tak ada kata sahabat, mungkin sahabat dia masa tu dia marah kot dia riwayatkan hadis ni. Tak boleh. Sahabat sifatnya adil. Kenapa? Mereka sifat adalah sebab Allah yang menyatakan Allah redha dengan mereka, mereka redha dengan Allah. Tidak ada satu perkara yang mereka buat agama ini mengikut hawa nafsu. Mereka buat sesuatu kerana Allah dan mereka redha dengan Allah. Apabila mereka ungkapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, kata mereka itu mewakili hakikat. Memang betul-betul mereka redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana kita tahu? Allah beritahu. Sebab tu bila sahabat sebut nama sahabat, kita sebut radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan Mu'az ke negeri Yaman. Jadi kita jumpa dua orang sahabat sini. Perawinya siapa? Mu'az ataupun Abdullah bin Abbas? Yang meriwayatkan hadis ni, Abdullah bin Abbas ke Yaman? Abdullah bin Abbas ke Mu'az? Yang meriwayatkan hadis Abdullah bin Abbas, bukan Sayyidina Mu'az bin Yaman. Walaupun sahibul qissah, tuan yang terlibat dengan kisah ini adalah Mu'az bin Yaman. Selain Mu'az, Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Kenapa begitu? Sebab dia tahu bahawa Sayyidina Mu'az bin Jabal, beliau meninggal awal. Beliau meninggal di Syam ketika peristiwa Ta'un Amwas pada zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar ni, zaman tu Sayyidina Umar ketatkan penerimaan hadis, tetapi belum lagi wujud ahli bid'ah. Tak ada ahli bid'ah. Dia tak ada ahli bid'ah, sahabat masih ramai. Jadi majlis-majlis periwayatan tak banyak macam zaman kemudian. Tapi bila lepas pada zaman selepas pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, ramai sahabat yang tua-tua dah meninggal, yang anak-anak muda ataupun zaman sahabat yang sigar, kanak-kanak dah tua. Masa tu mereka kata perlu orang-orang yang masih hidup di kalangan sahabat ni, mereka lah perlu diletakkan di majlis ilmu, mereka perlu ajarkan ilmu. Yang betul sahabat-sahabat yang kecil ni riwayatnya banyak. Bukan bererti Abu Hurairah lebih alim daripada Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Tidak. Kita pasti generasi awal lebih alim. Mereka as-sabiqun al-awwalun. Mereka lah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka lah utamanya. Mereka paling alim. Tapi kenapa kurang riwayat? Sebab mereka pada zaman mereka tak perlu pada periwayatan. Sebab semua sahabat, kebanyakan yang hidup sahabat, masing-masing ajar pada anak masing-masing, cukup. Mana agama tu sebar kerana ramainya sahabat yang masih wujud, dan masing-masing menghafal ilmu daripada Nabi SAW. Dan mereka pula mereka memiliki sifat tawadhu'. Mereka suka kalau mereka tak nak nisbahkan diri bahawa mereka alim. Mereka suka kalau sahabat lain riwayatkan, alhamdulillah selamat. Kalau tak ada, baru mereka cerita. Bukan kalau alim masing-masing sibuk buat status, sibuk aku dah pandai. Kalau dah ada orang cerita, dah ada orang sampaikan,
mereka syukur. Mereka mengharapkan kebenaran itu terzahir daripada mulut orang lain. Kerana mereka tak nak dinisbahkan ilmu pada mereka, dan ini perangai salafus salih. Oleh kerana yang demikian, maka tidak ramai di kalangan kibarus sahabah mereka meriwayatkan hadis. Kebanyakan mereka jadi ashabul kisah. Kisah tu mereka wujud, tapi dalam periwayatan mereka tak banyak. Sayyidina Muaz bin Jabal meninggal awal. Meninggal ketika Ta'un Amwas pada tahun 38 Hijriah. Ramai sahabat meninggal. Abu Ubaidah meninggal, dan ramai yang meninggal. Muda 38 Hijriah. Umur 38. Sayyidina Muaz meninggal masa umur 38. Ta'un Amwas berlaku pada tahun 18 Hijriah. Pada tahun 18 Hijriah. Maksudnya baru lagi. Lepas Nabi meninggal 18 tahun dah meninggal. Tahun ke-18. Tahun ke-18 di Syam. Kenapa saya teringat? Mana Sayyidina Umar hidup sampai tahun 38? Jadi berlaku pada tahun 18 Hijriah. Masa tu umur Sayyidina Muaz bin Jabal 38 tahun, muda lagi. Masih muda. Suatu hadis Muaz banyak riwayatkan hadis, tapi tak banyak macam Abu Hurairah, tak banyak macam Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Al-Abadilah ni kenapa? Sebab meninggal awal. Walaupun beliau adalah sahabat yang paling faqih. Sahabat yang paling faqih dalam hukum hakam. Tetapi kerana umur beliau meninggal awal, jadi riwayat beliau tidak sebanyak riwayat sahabat yang lain. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, Hibrul Ummah. Hibrul Ummah dikenali sebagai Hibrul Ummah, iaitu dakwat umat ini, tinta umat. Sebab ilmu datang daripada beliau sangat banyak, ilmu yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, salah seorang daripada al-mukthirin, iaitu orang yang banyak riwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Kebanyakan riwayat beliau daripada Nabi SAW adalah riwayat secara wasitah. Ada perantaraan kerana umur beliau yang masih kecil ketika beliau bersama dengan Nabi SAW, dan beliaulah yang Nabi doakan pada beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia orang yang faqih dalam agama dan ajarkan dia takwil terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Takwil artinya tafsir. Tapi ahli bid'ah menggunakan istilah tersebut untuk meletakkan pada tahrif yang mereka lakukan. Mereka ubah makna ayat, tapi mereka kata takwil. Jadi sampai pada zaman sekarang nama takwil ni terpalit istilah tidak baik. Sedangkan takwil yang sebenar adalah menafsirkan. Apa beza takwil dan tafsir? Contoh, Allah Subhanahu wa taala, Allah kata thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Orang kata, contoh sebut, tafsir atau takwil. Orang kata maksud Allah istiwa atas arasy ialah Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Takwil ke tafsir? Tafsir. Orang kata maksud Allah Subhanahu wa taala istiwa atas arasy, Allah menguasai arasy. Takwil ke tafsir? Belum tentu. Takwil betul lah, takwil erti kata tafsir. Belum tentu. Tengok pada mereka menafikan sifat yang asal ataupun tidak. Kalau mereka terima bahawa Allah SWT beristiwa di atas arasy, memang Allah berada di atas arasy, dan Allah berkuasa di atas arasy, salah satu pada kesan daripada Allah istiwa atas arasy, tak ada masalah. Tidak menafikan sifat. Jadi mereka menambah, memberikan makna yang lebih dengan sebutkan sesuatu kesan daripada sifat tersebut. Contoh, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Apa di tangan Allah? Orang kata tangan Allah artinya tangan. Hanya Allah memiliki sifat tangan yang selayak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tafsir tidak? Tafsir maknanya umum. Tidak mentakifkan. Tapi kalau kata tangan artinya kuasa. Takwil ke tafsir? Belum tentu. Takwil kalau mereka menafikan sifat tangan daripada Allah. Mereka kata betul lah, Allah SWT ada tangan, tapi maksud kat sini kuasa. Maksudnya tafsir ikut konteks. Tafsir ikut konteks tidak semestinya takwil. Contoh saya bagi contoh. Tuan-tuan, lepas isyak ni contohnya,
Pak Isyad ni nak ikut saya pergi makan. Kita pergi makan kat sate apa dia, sate Minang kat depan tu. Kan? Abang Khairuddin kata, tak apa Ustaz. Muka saya first kali. Sampai sana. Okey, perkataan muka saya first kali. Nak tafsirkan muka saya first kali, tafsirkan macam mana? Muka Abang Khairuddin ataupun kita kata dia. Tak kisahlah mana-mana pun. Tak kisahlah mana-mana pun. Kalau tafsirkan muka sebagai muka dia, artinya betul lah. Muka, gunakan lafaz muka. Tapi kita tafsirkan muka dia sebagai dia sendiri, takkan dia hantar muka je. Dia mesti pergi dengan badan dia. Itu juga tafsir. Dua-dua tafsir. Takwil apa? Mustahil dia ada muka. Dia muka saya first sekali. Mana boleh Khairuddin ada muka? Itu nama takwil. Dia tak boleh terima sifat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tak boleh terima Abang Khairuddin tak ada sifat? Jadi masalah kita dengan golongan Ahlul Kalam bukan pada tafsir, tetapi pada tahrif. Pada tahrif yang dinamakan sebagai takwil. Sebab mereka menolak kewujudan sifat. Kita boleh terima saja, berterima saja bahawa maksud Abang Khairuddin tadi, dia datang, muka dia first, artinya dia datang lah, bukan muka dia je, zat dia. Sebab itulah. Tapi kita tidak menafikan sifat wajah daripada Abang Khairuddin, sebab dia memang ada wajah. Semua akan binasa kecuali wajah Allah. Maksudnya apa? Nak kata wajah Allah ke zat Allah, tak masalah pun bagi kita. Asalkan jangan menafikan Allah memiliki sifat wajah. Kerana Allah SWT hanya menisbahkan sifat yang wujud padanya. Jelas? Jadi, ramai orang yang cuba mencari kalam di kalangan ulama, bila ulama tafsirkan wajah dengan zat, tengok, ulama dia pun takwil. Kenapa awak tak kata tak ada takwil? Dia banyak gunakan ayat macam tu. Sedangkan yang perlu dibuktikan, ada atau tidak di kalangan ulama salafus salih yang menafikan sifat. Kerana yang membezakan kita dengan ahli bid'ah bukan pada bab tafsir ataupun takwil, membezakan kita adalah pada bab menafikan sifat atau mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey, balik semula pada hadis kita. Okey, hadis yang pertama daripada Abu Asim, haddatsana Abu Asim. Haddatsana adalah kaedah maratibul ittisal, kaedah tahammul yang paling tinggi dalam ulama hadis. Kita kalau belajar hadis ni, kita tengok apa? Cara mereka dengar dari guru macam mana. Ada 8 martabat maratibul ittisal atau kita kata turuqut tahammul. Yang paling tinggi adalah as-sama', dengar langsung. Sama ada mana sama haddatsana, dengar, atau sami'tu, atau kata ra'aitu, yang dia berada dalam majlis diterima secara langsung. Ini level yang paling tinggi, as-sama'. Kemudian al-qira'ah ala syekh, level yang kedua. Dia baca, syekh dengar. Dia baca, syekh dengar. Syekh ada kitab, syekh nak riwayatkan hadis satu-satu, jadi penat. Jadi syekh, ni saya dah tulis dah hadis-hadis yang saya ada ni dalam kitab. Sekarang awak baca, saya dengar. Jadi syekh iyakan, syekh baca satu-satu, betul. Dia daripada Nabi SAW. Daripada syekh terima hadis ini daripada fulan sampai Nabi SAW. Betul. Yang ketiga, jadi dia baca, syekh mengiyakan. Itu nama qira'ah ala syekh. Itu cara muhaddis terima hadis. Sama ada muhaddis guru baca, kemudian anak murid catat, atau dia baca, guru dengar. Itu juga salah satu daripada bentuk turuqut tahammul, cara terima hadis. Cara ketiga adalah dengan cara al-ijazah. Ijazah artinya guru tulis, guru kata ni, dalam ni semua sekali saya dah cek, saya mak ni dah hadis-hadis saya riwayat, dapat ijazah. Terima ijazah daripada guru. Atau guru bacakan, kemudian guru serahkan catatan atau ijazah. Atau guru ijazah lah, kita tahu cara terima ijazah dengan pelbagai jenis. Tu cara yang level yang ketiga. Level yang keempat adalah dengan munawalah. Munawalah menserahkan je. Munawalah serahkan. Cara yang kelima, kitabah. Dengan tulis, guru tulis surat hantar pada kita. Ni hadis aku terima. Tulis surat. Yang keempat adalah al-i'lam, al-wasiyah, al-wijadah. Tak payah syarah panjang lah. Nanti kita pada hari yang lain. Yang penting haddatsana. Kalimah haddatsana adalah riwayat yang paling tinggi. Dalam Sahih Bukhari kebanyakannya, malah kebanyakan adalah haddatsana. Kerana Imam Bukhari syaratkan anak murid dengar langsung daripada guru. Adanya pertemuan, bukan sekadar an.
Haddatsana. Jadi kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Asim. Artinya memang beliau dengar langsung daripada Abu Asim, walaupun Abu Asim dah tua, dah jumpa sikit je, tapi hadis ni beliau dengar langsung daripada Abu Asim. Kebanyakan hadis yang lain beliau ada perantaraan. Haddatsana Zakaria bin Ishaq, Abu Asim dengar daripada Zakaria bin Ishaq dan begitu seterusnya sampai kepada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi perawinya siapa? Ibnu Abbas. Kisahnya adalah Muaz bin Yaman. Okey, sampai situ je. Sampai situ je. Hadis pertama. Tak diisi. Cuma kata Nabi utuskan Muaz ke negeri Yaman. Kemudian Imam Bukhari letak ha. Ada huruf ha. Kalau ada matan yang asal, yang Bukhari tak letakkan nombor, tak ada nombor. Penomboran ni diletakkan yang ada nombor ni, contoh yang cetakan yang ada pada kitab ni, Fuad Abdul Baqi. Tuan-tuan tengok pada ni penomboran, tuan-tuan kadang-kadang tuan-tuan kata Sahih Bukhari, nombor sekian-sekian, buka-buka tak jumpa. Nombor lain dah. Sebab dalam Imam Bukhari tak letakkan nombor. Penomboran tu diletakkan oleh contoh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Siapa Muhammad Abdul Baqi? Kan Sahih Bukhari. Kenapa ada nama orang lain? Muhammad Fuad Abdul Baqi adalah salah seorang daripada ulama yang meletakkan nombor. Meletakkan nombor pada hadis. Jadi kalau orang dia sebutkan, penulis kata Sahih Bukhari, nombor hadis 7371. Tuan-tuan kena buka di bahagian belakang, dia pegang cetakan mana, dia terima cetakan mana nombor tu. Jadi buku belakang kata okey, dia berdasarkan cetakan yang Fuad Abdul Baqi, ada penomboran Fuad Abdul Baqi. Jadi kita akan cek berdasarkan kepada penomboran yang dibuat oleh Fuad Abdul Baqi. Jadi nombor-nombor ni tak ada zaman dulu. Sebab tu ada ulama kata khilaf bilangan Sahih Bukhari berapa, sebab cara kira lain. Ada kira hadis ni dengan hadis yang kita akan baca lepas ni sama je, riwayat cerita sama je, kira satu. Tapi ada kata tak, sebab Imam Bukhari kata ha ni apa tadi? Ha pindah hadis. Ha berasal dari kalimah at-tahwil, iaitu berubah sanad. Berubah daripada satu hadis pada hadis yang lain. Ha. Huruf ha ya. Ha tu isyarat, tahwil. Ataupun al-ha'il, pemisah bainal isnadain, antara dua sanad. Sanad satu dengan sanad yang kedua. Kalau tuan biasa dengan hadis, kita baca, dia kata, kita baca contoh, kita baca. Haddatsana Abu Asim, haddatsana Zakaria bin Ishaq, haddatsana Yahya bin Abdullah ibn Sayfi, an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila Yaman. Ha, wa haddatsani Abdullah bin ha tu maksudnya sanad dia, matan dia sama, konten dia sama, tetapi ada dua sanad. Okey, ni sanad pertama selesai. Hari ni kita ambil sanad jelah. Sanad yang kedua ceritanya kita sambung untuk kelas akan datang insya-Allah. Bolehkah kita buat kelas macam ni? Kata tuan-tuan nak matan je, Ustaz, saya nak matan je. Ya, silakan. Ustaz cakap laju sangat. Alhamdulillah. Minta nak tulis pun dah. Okey, jadi kita nak slow lagi. Boleh? Slow sikit. Slow sikit boleh insya-Allah. Saya ni slow, dia ambil masa 5 minit macam tu, lepas tu pergi balik laju. Dah tu biasa. Terima kasih atas pandangan, atas kurang cantik insya-Allah. Jadi untuk kalau ada rakaman, kalau rajin sempatlah. Tapi kalau kelas langsung, betul lah, kalau laju tak sempat ni. Tak sempat. Jadi kebanyakan orang belajar hadis ni, bukan saya lah, saya tengok guru memang dia cakap laju. Dia nak kejarkan semua benda. Jadi kadang-kadang saya duduk terikut sikit-sikit. Ilmunya ikut yang cara laju gitu. Sebenarnya tak, memang saya kena tegur daripada awal lagi. Di sekolah dulu cakap laju. Di sekolah kena tegur cikgu dah cakap laju. Slow. Kejap lagi laju balik. Minta maaf banyak-banyak di atas kanan. Okey, insya-Allah kita sampai pada hadis yang pertama, matan dia, dan kita belajar satu yang matan dia. Matan dia, Nabi pernah utuskan Sayyidina Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Jadi tahu. Ya? Khabar ahad. Ni khabar ahad. Hanya Sayyidina Muaz. Sebenarnya Sayyidina Muaz dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Dalam kitab Zakah, Imam Bukhari kata Nabi utuskan Abu Musa al-Asy'ari dan Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Bila berlaku? Pada tahun ke-9 Hijrah.
sebelum Hajatul Wada. Sebelum Hajatul Wada. Imam Bukhari tulis dalam bahawa sebelum diutuskan pada Hajatul Wada, sebelum Nabi pergi haji, dan itulah pertemuan terakhir Nabi dengan Sayyidina Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Muaz bin Jabal pergi ke Yaman bersama Abu Musa Asy'ari, tak sempat buat haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi utuskan mereka ke sana. Balik semula Nabi wafat. Ada kisah sedih bahawa hadis ini adalah hadis kalimah pesanan wasiat terakhir Nabi kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Okey, insya-Allah kita sambung selepas. Ada soalan lain? Insya-Allah kita buka soalan. Ada yang tak jelas ke apa yang saya beritahu? Atau tuan-tuan rasa macam ada sesuatu yang perlu ni kan, boleh beritahu. Kelas awal ni bagus. Maka awal dah kena beritahu. Laju sangat. Lepas ni slow sikit insya-Allah. Satu-satu kita akan insya-Allah. Kalau laju Ustaz slow. Okey, slow. Silakan. Kita tengok nombor ni yang kadang versi Fathul Bari, Al-Alamiyah tu apa maknanya? Ya, penomboran dia merujuk kepada dua perkara. Satu, cetakan. Kadang-kadang merujuk orang tu cetak berdasarkan nuskhah. Contoh riwayat. Kadang-kadang dia berdasarkan pada riwayat. Ya, kita kalau dengar kata riwayat Firabri, tahu dah. Kalau riwayat Firabri mesti Kitabut Tauhid, tak ada Ar-Raddul Jamiah. Riwayat Al-Mustamli kita tahu dah, ada Ar-Raddul Al-Jamiah. Dia kepada riwayat, iaitu riwayat yang diriwayatkan oleh anak-anak murid Imam Bukhari. Riwayat. Jadi riwayat dia berbeza. Jadi berdasarkan kepada cetakan tu, dia akan rujuk. Kadang-kadang orang sebut cetakan Darussalam. Itu dia cerita syarikat yang mencetakkan. Jadi dalam bab ini, dalam bab penomboran, kita ada beberapa nombor. Yang paling famous Fu'an Abdul Baqi, berkaitan dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, riwayat Fu'an Abdul Baqi dan sunnah. Dan juga salah satu daripada nombor yang paling terkenal ialah yang nombor yang diletakkan oleh golongan orientalis, dalam bab dalam mereka menomborkan hadis-hadis. Apa nama? Saya lupa lah cakap. Mana satu cetakan ni mana golongan orientalis, mereka kumpulkan hadis dan mereka letakkan nombor. Itu juga salah satu dia pakai. Tak salah lah, mereka letakkan nombor, kita terima je lah. Mereka tak, ya? Mu'jam Fihris dari hadis. Mu'jam Fihris. Jadi kita oleh kerana zaman dulu nak cari hadis, kita kena perlu ikut pada Mu'jam Fihris. Ketika kita nak buat takhrij, maka penomboran Mu'jam Fihris ini menjadi diiktimad oleh ramai ulama. Iaitu Mu'jam ini dibuat, dikumpulkan. Jadi penomboran ni saya pun dah lupa dah. Sebab cetakan saya semua kitab yang saya ada, saya hanya ambil cetakan Fu'an Abdul Baqi. Saya tak nak pening. Kalau saya beli kitab, kalau saya kitab cantik macam sekalipun, letak nombor lain, saya tak terima. Sebab memang pada awal lagi, ni pun kenapa saya bawa ke sini, sebab saya tengok Fu'an Abdul Baqi. Okey, saya bawa Jadi saya tahu dah hadis ni, saya ingat betul dah 7371. Dia orang tanya hadis Muaz bin Jabal, hadis Ibn Abbas Muaz bin Jabal, saya tahu dah 7372 73 73 7371 7372 73. Dia cerita tentang Sayyidina Muaz. Jadi bila saya tak hafal semua, tapi yang penting hadis saya tahu 7371 7372 dan 7373. Ini semua hadis Muaz. Hadis yang keempat hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, nombor ni saya pegang supaya saya tak keliru. Jadi kita kalau dalam pemilihan buku sekalipun, antara yang paling penting kita pakai nombor mana untuk untuk kita untuk rujuk. Jadi orang tahu dah. Kalau saya sebutkan tentang sanad, tentang hadis kat mana, saya akan ikut nombor satu je. Penomboran ikut Fu'an Abdul Baqi, tetapi bukan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Okay, baik. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita sampai sini saja. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang dari saya. Semoga Allah SWT terima kebaikan tersebut, ampunkan segala kelemahan, dan semoga Allah SWT bimbing kita di dunia ini dalam ketaatannya. Dengan bimbingan tersebut, semoga Allah SWT bimbing kita dan kita dibawa bersama orang beriman ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.